Cuma saya nak tanya, sambut 30 kali dah, sambut 40 kali dah. Selawat sehari banyak mana? Kalau sehari tak boleh selawat 100 kali, tak payah duk sembang sayang kat Nabi. Kalau sehari tak boleh selawat 100 kali, tak payah duk sembang sayang kat Nabi. Hak sehari berapa jam duk kelebek binatang ni? Duk kelebek binatang ni berapa jam sehari? Mula-mula buka Facebook, habis Facebook IG, habis IG dia buka pula apa nama ada tergedik TikTok. Kajian yang dibuat pengguna TikTok paling ramai sintuk. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan kita yang hadir serta berada pada malam ini dirahmati serta diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Alhamdulillah, setinggi-tinggi puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini untuk kali yang pertamanya saya sampai ke surau tuan-tuan, walaupun tak jauh mana Kok Diang dengan Changlun dengan Sintuk ni tuan-tuan, bukan jauh sangat adik-beradik ya. Tapi sesat. Walaupun tak jauh mana tapi sesat. Ni jangan duk cerita kat orang lah, sembang sini habis sini lah. Boleh menjatuhkan maruah saya. Sejak PKP kot saya tak lalu jalan ni, tidak tiap minggu lalu ke UUM. Tapi sesat. Sebab dekat tulis jalan Sintuk ni dia confuse antara jalan baru dengan jalan lama. Saya pi jalan lama dia tulis Kampung Rawa Batu 13. Kita kata dekat dah. Apa 13, 14, 15 sampai Public Bank. Kata celaka tak jumpa 15, kata dekat 13 dia tulis. Jadi alhamdulillah malam ni dapat sama-sama duduk dengan tuan-tuan. Walaupun dalam keadaan kita masih duduk dalam fasa hampir-hampir endemik dah kot. Dengan COVID-19 yang tak menentu ni tuan-tuan, yang tak tahu ke mana dan bila nak habis ni kita tak tahu. Duk baca-baca hari ni lepas duk gempak pula, beta delta duk naik pula dah. Perasaan-perasaan nak kena kurung pula dah. Duk perasaan-perasaan lagu tu mampu. Sampai duk baca bawah tu, sampai lepas buat rayuan. Rakyat ni buat rayuan kepada pihak kerajaan. Biar kami mati kerana COVID, jangan mati disebabkan kebuluran. Rakyat tulis dah ni tuan-tuan, minta kerajaan tak mau dah duduk kumpul-kumpul, duduk kurung dalam rumah ni. Tulis saya duk baca tadi satu komen, kalau ada 7 orang dalam rumah, kalau sebab COVID mungkin seorang akan mati. Tapi kalau kerana kebuluran 7 orang dalam rumah, 7 akan mati, dia kata. Jadi kita duduk dalam fasa pandemik, duduk dalam fasa penyakit yang tak tahu macam mana ni tuan-tuan. Tapi alhamdulillah malam ni Allah Ta'ala masih memberikan kesempatan, waktu dan masa untuk kita bertemu. Pengurusi kata tadi paling lewat jam 9. Paling lewat. Tuan-tuan faham paling lewat? Maknanya paling awal jam bunyi. Tapi sini duk tengok jam tak ada. Ada jam. Jam-jam cerit-cerit tu dah. Tak ada dah. Tak bunyi mampu jam tu. Sintuk masuk Malaysia pukul apa? Sama dengan Kok Diang ke tak sama? Dia kata Sintuk ni dia sama dengan Switzerland. Time solat dia. Pasal lepas Sintuk Switzerland lah. Jadi kita malam ni tuan-tuan, saya pun tengok tak ada tajuk yang dibagi kepada saya. Tak ada tajuk yang dibagi kepada saya. Bila tak ada tajuk ni masalah lah. Bila tanya nak cakap apa, cakap lah apa pun ustaz. Ada ni masalah, tak tahu nak cakap apa. Tapi saya telajak tadi, saya tengok depan tu banner ni macam-macam. Boleh kata kerap ada kuliah. Mungkin saya rasa Maulidur Rasul ada orang cakap dah kot. Dah ada cakap ke tak lagi Maulidur Rasul ni? Tak ada lagi. Kalau tak ada, kita cakap bab Maulidur Rasul. Tak boleh lama pukul 9.
Ni kira lama tuan-tuan. Kalau ikut SOP, jam bunyi kena berhenti lah. Jadi kita berhenti pukul 9. 9.05 minit, Covid mai. Kalau kita tak berhenti 9.05 minit, Covid mai. Kita berhenti pukul 9, kita sembang. Tuan-tuan, suka tak suka, setuju tak setuju, itulah yang kena buat sebab kita duduk dalam fasa ni. Nanti dah habis mendatang ni pun dia ruyuk hilang, kita mai pula. Kita start lepas maghrib, berhenti subuh. Di mana ni kita berhenti ke 9. Masa dia lebih kurang sejam, cukup Mau cakap lama pun malam ni kali masuk syurga lagi. Tidak. Mau balas 2 jam ceramah, keluar surau ni terus masuk syurga, lega. Ni nak balik rumah pula. Jadi malam ni tuan-tuan, saya nak mulakan dengan sedikit pembuka fikiran kita. Kenapa kita sambut Maulidur Rasul? Tiap-tiap tahun duk sambut ni, orang tanya pasal apa? Tahun ni je kot yang kita sambut dalam keadaan yang korang meriah dengan tahun lepas. Sejak Covid mai ni tuan-tuan, 2020, 2021 ni kot yang kita sambut sambutan Maulidur Rasul yang agak bersederhana, yang agak korang meriah. Belarak tak ada. Marhaban tak ada. Makan pun tak ada. Mau ada pun orang kok dia kata take away. Sini panggil, ambil, balas, balik makan di rumah. Betul tak? Dia tak boleh dah nak makan, duduk. Nak belarak tak boleh. Mau duduk gagah belarak juga. Alah, Maulidur Rasul tahun ni. IPD Kubang Pasu sekat tang belakang, dia sekat tang depan, hang keluar surau masuk sana. Tak boleh nak sambut sebab apa dia? Kita duduk dalam pandemik. Kalau lain pada tahun ni dengan tahun lepas, meriah. Sambut Maulidur Rasul mesti ada syarahan, marhaban, makan. Rukun Maulidur Rasul dia kata dulu. Tahu tak rukun Maulidur Rasul? Tuan-tuan tahu tak dulu? 3 syarahan, marhaban, makan. Malam ni satu ya. Syarahan. Makan hak saya ada. Saya tengok atas meja luar tu, hak saya ada. Tuan-tuan, wallahu alam. Marhaban tak ada. Sebab apa dia? Tak boleh duduk lama-lama. Tak boleh nak duduk lama-lama. Mau panggil geng marhaban, lepas saja pun dekat 20 minit lebih. Nak tarik lagu, tak tarik lagu lagi tu. Tapi kenapa yang kita sambut, walaupun dalam keadaan kita kata yang agak terbatas, dalam keadaan yang agak tak boleh terbuka, kenapa yang kita sambut? Jawapannya kerana kita sayang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sayang dekat Nabi tak belum? Sayang. Sayang tuan-tuan. Kalau orang tanya sayang dekat Nabi, sayang. Tapi setakat mana sayang kita tu? Hak tu yang saya nak tanya malam ni. Adakah kita nak terjemah sayang kita ni cukup takat kita buat sambutan ni saja? Sambutan Maulidur Rasul amalan mulia. Saya nak tegaskan. Sambut Maulidur Rasul amalan mulia. Menghayati sunnah Rasul itu amalan terpuji. Apa dia yang ustaz nak habaq ni ustaz? Nak habaqnya tak mau duk takat sambut penghayatan ke laut. Saya tak mau macam tu. Sambut tapi penghayatan ke laut. Sambutlah Maulidur Rasul tiap-tiap tahun. Surau duk tak ada orang, duk tak ada tahun tu. Betul ke tak? Surau ni mula tubuh tahun bila? Mula diri surau ni. Saya ingat bukan takat 3-4 tahun kot. Tahun bila mula buat surau? Tahun 90-an ke 2000? 99. Lah 2021 76 tahun dah. Betul? Tentang kira ni saya kira 76. Tentang anak marah saya tu saya kira. Tahun 99 lah 2021 22 tahun dah tuan-tuan surau ni. 22 tahun dah surau ni. Tanya orang lama dia boleh habaq. Maghrib berapa orang? Muka tu. Sebelum Covid ada 10 orang. Mati Covid 6 tinggal 4.
tu muka putus dik tu. Bang Non Cik Lah. Tiga tu. Contoh. Celah tu lah Bang Non tak ada. Pula dah tinggal Bang dengan Cik Lah. Cik Lah pula cerit tinggal Bang Subuh Bang kata mau aku duduk pergi bang seorang-seorang. Hantu cekik ke belakang dengan aku pergi. Tak main tu. Sambut maulid ni tiap-tiap tahun. Bab sambut ni tak boleh lawan nak Malaysia. Saya nak bab sambut ni tak boleh lawan Malaysia. Nombor wahid. Hang bagi ada je hari kebesaran, ada lah sambut. Tuan-tuan, buka-buka tahun dah. Ma'al hijrah. Awal Muharram. Sambut Ma'al hijrah. 10 Muharram kecobok surah. Tu mereka duk kata bid'ah. Tak nak darah. Tak rak nak bid'ahnya tuan-tuan. Bukan nak masuk neraka kerana buat surah. Tuan-tuan cuba fikir tengok. Akhirat kelak ni bekat duduk beratuk nak masuk neraka. Malaikat jaga pintu neraka pun tengok. Hang masuk ke apa? Curi malaikat. Masuk. Jahat dulu. Hang rasuah malaikat. Masuk. Hang balas bini orang. Masuk. Tengok-tengok bang jalan pintu. Contoh. Hang macam apa? Makan mok surah dia kata kan. Tuan-tuan, 10 Muharram kacau mok surah. Lepas Muharram Safar Rabiul Awal Maulidur Rasul. Rabiul Akhir Jamadil Awal Jamadil Akhir. Lepas tu tahiyat awal tahiyat akhir. Jamadil Awal Jamadil Akhir Rejab. Rejab sambut apa pula Rejab? Isra dan Mi'raj. Habis Isra Mi'raj. Telefon pula ustaz, boleh tak mai nak istiqbal Ramadan? Nak sambut kedatangan Ramadan, nak buat ceramah pula. Ada yang panggil istiqbal, ada yang panggil ihya. Lepas tu tarawih. Tengah-tengah Ramadan buat pula sambutan nuzul Al-Quran. Sambut lagi Badar Al-Kubra. Sambut lagi Raya dia ruyuk di 2 bulan. Lagi tak habis rumah terbuka, dia tak main surau. Hak ni pun dia kira terbuka, dia tak tutup. Rumah terbuka, jabat terbuka, sekolah terbuka, masjid terbuka, surau terbuka. Dia kira buka ya, Syawal ni. Lepas tu sengat pisat, dia sambut pula Raya Haji. Ni yang kata bak nak sambut ni serah dekat orang Melayu. Selesai. Tetapi masalah dia, di mana penghayatan spirit kepada sambutan tu, roh kepada sambutan tu. Ni saya tak mau tuan-tuan duk sambut Maulidur Rasul. Kerana Maulidur Rasul berapa ekor ayam syahid, berapa ekor lembu syahid kenduri. Lepas tu surau duk tak ada orang tentu, masjid duk tak ada orang tentu. Ni masalah ni. Duk ada orang yang sama, nama dia orang asli, penduduk asal surau. Muka tu tak tahulah surau ni jatuh ke tak, tapi saya rasa lebih kurang dia kok dia mentara tu tambah calon, tambah sintu. Ni ramai pasal apa ni? Pasal ceramah. Cuba mai tengok kuliah muka tu. Ustaz tu kata mai tak ada muka lain lah. Mai 10 orang. Bilang-bilang 10. Tunduk-tunduk bangun-bangun cerah 5, tinggal 5 Ustaz kata mana lagi 5? Anduk geng kencing kerak, dia duduk kat luar. Geng kencing mana? Duduk kat luar, duduk minta rokok daun. Kita nak duduk dalam pun, duduk makin kerak. Minta rokok daun. Ustaz tengok tak elok lah kan. Dia duduk minta rokok daun. Kawan dia pula kata, tu lah. Duduk kat luar pun kira okey lah. Tak boleh pahala penuh boleh setengah. Dia kata. Dia ingat pahala kata apa dia? Tak boleh penuh boleh setengah. Saya tak mau macam tu Pak Long. Kita nak sambut. Setiap kali kita sambut, ada perubahan dalam kehidupan kita. Tahun ni kita sambut, ada 3-4 perubahan kita buat. Tahun depan sambut, ada 3-4 perubahan. Yang kita nak bukan sekadar sambut, tetapi kita nak perubahan dalam kehidupan kita. Dek, kerana sambutan Maulidur Rasul, aku menjadi manusia, umat yang lebih dekat dengan Nabi SAW. Saya nak tanya tuan-tuan sambut Maulidur Rasul ni berapa kali dah?
Berpuluh kali dah. Berpuluh kali dah, betul tak? Saya tengok dalam ni, hak umur 40, korang-korang 30 kali dah sambut. Hak umur 60, 50 kali dah sambut. Saya baru 30, korang-korang 20 kali dah sambut. Korang-korang kita tolak dah 10 tahun, haram tak tahun datang apa? 11 tahun baru kita sambut. Saya nak tanya, sambut kerap ni Pak Long, sehari selawat dekat Nabi ada tak 100 kali? Dah 30 kali sambut dah. Awak diam jawab. Duk kerja sambut ni. Duk kerja sambut ni. Sehari ada tak 100 kali kita selawat dekat Nabi? Duk kata sayang Nabi, duk kata sayang Nabi. Sayang Nabi tak cukup takat sambut Maulid. Nak sambut tak ada masalah. Tak kira kata saya Wahabi pula. Saya ustaz ni nada lain, dulu lain. Lah nampak je Nabi Wahabi dah. Ni masalah agak kan sinduk ni pun. Dia bukan buat tu tak bagi langsung. Saya kata amalan mulia sambut, tetapi penghayatan tu yang kita nak. Bagus tak sambut? Bagus. Terus, jangan duk berhenti. Tak ada nak masuk neraka kerana sambut Maulid Nabi nak abang. Tak ada nak masuk neraka. Dan saya tak mahu nak hurai babak tu buat habis umurnya duk keleng dengan popok tu tuan-tuan. Habis umurnya. Tobat tak menang lah duk tengah dengan mereka tu. Kok tu lah, kok ni mampu pergi kat mereka. Kita ingat duk kira mereka, kira kita sudah. Amalan lagu tu kita sekat dekat sepadan. Jangan duk lejak kan. Cuma saya nak tanya, sambut 30 kali dah. Sambut 40 kali dah. Selawat sehari banyak mana? Kalau sehari tak boleh selawat 100 kali, tak payah duk sembang sayang kat Nabi. Kalau sehari tak boleh selawat 100 kali, tak payah duk sembang sayang kat Nabi. Hak sehari berapa jam duk kelebek menatang ni? Duk kelebek menatang ni berapa jam sehari? Mula-mula buka Facebook, habis Facebook IG, habis IG dia buka pula apa nama ada tergedik TikTok. Kajian yang dibuat pengguna TikTok paling ramai sintu. Tak saya cerita betul, saya bukan nak mohon tuan-tuan, saya ustaz. Habis tu dia duk kelebek menatang ni ya. Sehari berapa kali kita selawat dekat Nabi? Sehari berapa ratus kita selawat dekat Nabi? Sebab tu saya nak abang kat tuan-tuan, sambut kena ada perubahan. Malam ni saya nak bagi 2-3 perubahan sudah. Lepas tu kita nak balik. Saya pun tak cadang nak tidur sini. Nak balik, esok saya dapat program lagi nak pergi Jekah. Tak larat dah nak ceramah ni Muhammad Pak Long, tak larat dah. PKP hari tu pun tak sangka punya lama. Lah ni jadi malas nak ceramah. Duk fikir balik aku Jekah ni habis Malaysia dah. Duk taratu tak baik-baik pun. Di malam ni saya nak cakap. Nak dengar, tak mau dengar sudah. Saya nak bagi cukup-cukup tu saya nak balik. Nak panggil, tak mau panggil sudah. Lah senang lagu tu lah. Kalau nak panggil, tak mau panggil sudah. Saya nak bagi cukup-cukup malam ni. Yang pertama saya nak abang Pak Long, apa yang kita nak kena buat sambutan Maulid tahun ni? Kena menghayati wasiat baginda. Ni yang pertama. Saya nak abang lah, sebelum mati ni saya nak pesan kat Pak Long. Sebelum mati Pak Long, dah mati tak ada apa dah Pak Long. Sebelum mati nak abang, sayang dekat Nabi. Tara nak sampai Maulidul Rasul tahun depan, ada lebih kurang 360 hari lebih. Tolong hafal paling kurang 40 hadis bagi duk dalam kepala dengan dada Pak Long. Hak tu tak boleh buat tahun depan, jangan nak buat lah. Tak ada buat lah. Tolong hafal 40 hadis sebelum nak mati ni saya nak abang. Mati tak tahu bila, tolong hafal 40 hadis paling kurang. Ni sayang dekat Nabi dalam kepala, innamal a'malu binniyat tu lah. Kurang benda, tambah benda. Sembang dua patah, kita apa pun niat lah. Innamal a'malu binniyat tu. Bertambah pun tak, berkurang pun tak. Pak Long, sayang dekat Nabi, surat cinta yang Nabi tinggal, tolong hafal. Apa dia? Hadis Nabi. Yang ulama bukukan, tolonglah hafal Pak Long paling kurang 40 hadis.
hadis yang kita nak jadikan panduan dalam kehidupan kita. Duk panggil ustaz main mengajar kitab ni tuan-tuan. Tak tahu berapa puluh kitab dah habis. Mau tabik lagi dia jahat ni. Tuan-tuan cuba bayang tengok ustaz-ustaz duk mengajar. Sebulan ada berapa kuliah? Tuan-tuan cuba bayang tengok. Sebulan ada berapa kuliah? Haram satu kitab pun tuan-tuan tak beli. Mai dengar kuliah 2 biji peluru 1 pistol. Hak tu tak tinggal. Betul ke tak? Betul. Tak payah duk kata kat orang, kata kat kita. Yang ustaz ni punya kilik kitab, pergi melecak ketiak-ketiak. Nak main mengajar. Kita bawa telinga. Nganga. Tak ni dah kahal no. Boleh tahan kata kat orang. Dah ni bukan nak cerita kelaku orang, kelaku kita. Ustaz tahu mana? Saya tahu lah Pak Long daripada tahun 2003 saya mula duk mengajar. Lah 2021 dah. Saya mula mengajar 2003 dalam kampung saya. Surau dalam kampung saya 2003. Lah 2021 dah. Masa saya mula mengajar umur saya 13 tahun. Ada orang kata betul ke? Tak betul, jom. Mai, apa nak tunjuk siapa dia yang bawa saya mengajar? Orang yang bawa saya mengajar saya nak tunjuk. Pela duk ada lagi dalam kampung. Sembang terang je saya. Rata dah duk pergi mengajar ni Pak Long. Dalam dan luar negara pergi mengajar. Saya tahu kelaku orang kita. Ustaz main mengajar bawa kitab. Dia main mengaji haram tak buat apa? 2 biji peluru 1 pistol. Dah tuan-tuan bayang daripada mula tuan-tuan main mengaji ni, mula main surau ni tuan bila? Mula main mengaji ni bila? Cara ni pun tak pergi ceramah nama ayak mendua betul kecil lah. Pasal saya kencing menuh lagi benda ni. Tuan-tuan mula main mengaji di surau ni tuan bila? Saya nak tanya. Tuan-tuan bayang kalau tiap-tiap kali main mengaji tuan-tuan bawa kitab dan mengaji betul-betul. Hak ustaz baca hadis, hadis tu apa? Bayangkanlah ada berapa ribu hadis dalam kepala. Ya dah. Tutup zat boleh? Kita nak sambung. Tak tutup kita tunggu dia habis bab tu. Habis dah? Habis dah? Oi, bid'ah betul ya ni. Bang tak habis. Ni baru bid'ah. Tak long bayang ni, tak bukan saya nak kata kat siapa, ni muhasabah. Kita suluh ke dalam diri kita. Bayangkan kalau kita ni main mengaji betul-betul tuan-tuan. Hak tu saya nak abang kat tuan-tuan. Tuan-tuan boleh buat satu muhasabah, satu kita nak kata apa dia, renungan dalam diri kita. Kita duk main dengar kuliah maghrib ni, kita nak mengaji ke ataupun nak bagi penuh jadual surau saja ke? Tuan-tuan duk panggil ustaz-ustaz main mengajar ni, bayar 100, bayar 200. Tuan-tuan panggil ustaz tu main mengaji, tuan-tuan main mengajar. Tuan-tuan kerana nak mengaji dengan ustaz tu ke ataupun nak bagi penuh jadual kuliah? Minta maaf saya cakap, kebanyakan surau dan masjid lah ni buat kuliah-kuliah maghrib semata-mata nak bagi penuh jadual. Sebab tu kita tengok bila ustaz tu main mengajar, orang main mengaji dengar. Ustaz tu lewat sikit, mula mengadu. Ustaz tu lajak masa sikit, mula sorak layang. Betul ke tak? Kalau betul-betul nak mengaji, ustaz tu main mengajar, ustaz nak baca kitab apa? Saya nak baca kitab ni. Okey ustaz, bulan depan ustaz buat main 15 buah kitab. 15 buah, siapa yang nak wakaf kitab tu, letak dalam surau. Ustaz tu buka, tuan-tuan buka kitab tu. Lagi baik kitab tu tuan-tuan beli, buat balik di rumah. Ada 40 pengajian di surau tu, 40 kitab kita bawa. Tuan-tuan bayang alim tak mana dah kita lah ni. Maknanya beda kita dah lepas dah. Hak kata fardu ain. Lah ni tuan-tuan, duk main mengaji apa? Sembang bab kencing pun tak selesai lagi. Tak payah nak sembang bab besar bab long. Sembang bab kencing dia tak selesai. Saya nak tanya tuan-tuan, di antara 6 perkara kena buat untuk menyempurnakan kencing kita. Cuba habaq 6 perkara tu apa dia? Fail. Hak dia tahu kencing, cong.
Ha, dia kata saya bab kencing ni saya hadam elok dah, bab tu saya pun pakar kencing orang, dia kata. Tu kita sembang bab kencing. Cuba kita sentuh bab tauhid pula tuan-tuan. Fardu ain dalam tauhid. Benda yang kita kena mengaji, benda yang kena ada dalam kepala kita bab fardu ain. Saya nak tanya tuan-tuan, sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah, fail. Ustaz duk main mengaji, buka kitab, lumat kitab. Dah, ustaz duk cengih ni, ustaz nak kata kat siapa? Semua kena. Dah kalau tuan-tuan tak buat, tuan-tuan duk terasa hangat macam apa? Hak ni pun pelik juga. Lepas tu dia balik itu, mampus ustaz malam no. Kerja kata kat orang. Memang. Ceramah je kena kata kat orang, bukan nak kata kat berang lembu lah. Pelik tuan-tuan. Ustaz tu dia kera kata kat orang, dah hang panggil aku mai. Tuan-tuan bayang hak cakap orang, hak dengar orang, tentu kita kata kat binatang. Zalim tu. Kita kata lembu ni bodoh, lembu duk kata kat kita tu doa bagi laknat baru hantar. Aku bukan terlibat dalam kuliah tu, dia kata. Minta maaf saya nak kata yang malam ni tuan-tuan. Tak nak kata ni bukan nak marah, nak bagi fikir. Kadang-kadang rugi duit, rugi masa. Saya banyak kuliah-kuliah saya buang, hak jenis nak pergi mengajak, dia tak mau mengaji. Kadang-kadang geram tuan-tuan, kita pergi mengajak tempat tu, dah lah hampa tak mau beli kitab. Kita ni pergi cari orang sponsor kitab. Kadang-kadang minta maaf, bukan nak ungkit, buat keluar duit poket sendiri, beli kitab kat mereka tu. Bila kita nak pergi mengajak, bawa 30 buah. 30 tu tuan-tuan. Kita pula duk kumpul, habis kutip, buat balik. Bulan depan mai, edak. Tu pun dia tak mau ambil punya korang ajak. Orang bisuah dah, tak apa. Tu yang hamil duduk ni pasal apa? Dah duduk mendoa, boleh dapat doa jadi cish. Tak ada langsung rasa nak mengaji, nak buat perubahan diri ni. Tuan-tuan, cuba fikir tengok. Saya rasa daripada tahun 99 sampai 2021, berapa buah kitab dah habis, berapa orang ustaz dah mati. Kalau betul-betul kita mengaji. Tuan-tuan, umur 60 dah, 40 hadis pun tak ada dalam dada, kacau pak lu. Batu duk sembang sayang kat Nabi, sayang apa? Kita sayang kat pak kita duk nasihat arwah pak kita tu. Dia punya nasihat pak kita sampai lah kita duk ingat. Pak aku lu pesan lah, dia pesan kalau nak makan nasi ni, dia kata makan ni kena ambil hak paling depan tu dulu. Aku sampai lah aku amal. Sebab apa dia? Sayang kat pak. Mana hang sayang pak hang dengan Rasulullah? Sayang kat Nabi, ustaz. Okey, apa pesanan Nabi hak hangat? Ya. Apa dia yang Nabi habaq yang hangat? Ya. Cuba hang baca satu hadis Nabi yang hafal yang kepala bagi habis. Innamal a'malu binniyat. Hak tu. Lepas tu nak mimpi Nabi ikut celah mana? Duk tanya kita, ustaz ada amalan saya. Kalau nak lena amalan nak mimpi Nabi. Siapa? Kerap mimpi babi. Saya Nabi tak main. Tuan-tuan ada handphone. Semua orang ada handphone. Dulu bolehlah kita kata handphone hak kelas dengan tak kelas lah, semua kena kelas pasal nak berhumah sejahtera. Tak ada pendatang tu payah nak masuk. Pakai berhumah sejahtera. Dalam handphone tuan-tuan ni ada tak tuan-tuan download? Kalau isi hadis-hadis Nabi. Matan Arba'in. Hadis 40. Bubuh dalam handphone. Download hadis 40 dalam handphone. Tuan-tuan, kita katalah satu minggu tuan-tuan hafal satu hadis sudah. Padan dengan kita ya. Satu minggu hafal satu hadis. Sebulan ada berapa minggu? 4 minggu. 10 bulan, 40 minggu. 40 hadis duduk dalam kepala. Tu yang bila mati Allah Ta'ala nak tanya, tu an umrihi fima afna. Umur hang ke mana hang habis?
Tuan-tuan cuba bayangkan umur kita Pak Long. Kita habis ke mana umur kita Pak Long? Cuba abang, Mak Long ada belakang. Habis ke mana umur kita ni? Dulu tua, dulu muda lah tua. Habis ke mana umur kita Pak Long? Habis ke mana? Saya nak tanya tuan-tuan dan saya nak tanya diri saya sendiri. Minta maaf saya nak tanya. Umur kita berapa? Saya tuan-tuan 31. Pi muka nampak macam 52. Hak tu nasib saya. Umur muda muka tua. Ada orang umur tua muka muda. Hak tu untung dia, saya nasib. Saya pergi ceramah di Kuala Larang. Habis ceramah tu, Pak Long tu tanya, ustaz ada lagi 50? Harap dia ingatlah kata perut orang tua ni buta perut tunggu. Masa tu saya baru 23. Saya kata tak ada pun dekat lah. Saya kata. Saya 31. Tuan-tuan umur apa? Hadut depan saya ni 40 pun ada, 50 pun ada, 60 pun ada. Baik, saya nak tanya Pak Long. Umur kita 60. Yang pertama kena tanya dalam diri kita ni, umur kita 60, berapa ayat Quran yang aku dah hafal kalau nak mati esok? Lam ni pula pasien mati mengejut ni tuan-tuan. Tuan-tuan kalau baca ni, mati mengejut lah ni. Dia tak ada bagi signal lah. Terus break. Dia tarik handbrake. Ngoyak terus lagu tu lah. Kawan kami baru ni meninggal. Sehat elok. Umur baru 36. Sehat elok. Tak ada penyakit apa. Dia meninggal pagi. Malam tu duduk kuliah elok lagi. Duduk di Perak. Duduk kuliah elok lagi. Pagi esok orang hantar pukul 10. Meninggal. Terkejut saya. Tanya sikit apa? Tak ada apa. Dia kata pagi tu lepas mayang subuh, dia pergi beli nasi lemak, beli apa semua. Dia pergi makan di kedai, buat balik mat. Tak tu dia mandi. Lepas mandi tu duduk main handphone sat. Tak kepala. Lena jalan. Mati mengejut Pak Long. Dulu kita duduk dengar mati dah, no, sakit pun lama. Dulu lah tak ada. Tambah ada Covid ni pula uyak berjalan lah. Mula-mula duduk tidur, lepas buah menerat, lepas menerat pula kena. Lah ni pasien. Betul tak? Mula dia bagi tidur. Lepas tidur dia bagi menerat. Lepas menerat dia bagi kena. Jaga Pak Long. Tu pula bukan kawan-kawan boleh duduk biurih semua geng-geng angkasawan tu turun mai. Tu kan dia apa angkasawan tu apa dia pakai baju apa tu? PPE tu. Kok dia panggil angkasawan. Geng tu yang mai urus. Pak Long, lah ni mati dah Pak Long. Ni yang kata akhir zaman ni. Di antara benda yang akan berlaku ni ulama kata mati mengejut. Banyak mati mengejut. Lah ni duk jadi lagu tu dah lah. Duk jadi lagu tu dah tuan-tuan lah ni. Sebab tu saya ceramah, saya bagi derek-dereknya. Takut tak dan faham ni kan. Lah bukan zaman duk kona peang bagi. Nak dengar tak mau dengar sudah. Tak ada duk kona. Saya tak ada nak kona takut lambat. Orang kata tak boleh ustaz, ceramah ni ibarat tarik rambut dan tepung. Hak tu orang, aku ambil tepung tepak kat muka senang. Kalau kita duk kona dia tak faham. Betul tak? Hang nak habaq pi calon-calon sudah. Yang duk cerita pi berkarabu, kona pi kena pek ngapa dia orang nak dengar pi mana? Pak Long. Yang menatang Jeddah ni pun duk kerja luruh ni. Esok paku pun. Ni paku. Lari. Mau tak larat nak bos, saya nak main paku pula esok. Baik. Kita ni umur berapa, ayat Quran berapa yang kita hafal, tuan-tuan? Umur 65 juzuk amma tak lepas. Berat Juzuk amma pun tak ada dalam dada. Berat tuan-tuan, sebenarnya berat. Umur 65 dah lah ni, tahun ni 65 dah. Juzuk amma, tahu juzuk amma? Juz amma pun tak lepas. Kacau. Quran dia bukan bagi banyak, 30 juz ya. Korang umur 65, 40 surah duduk dalam dada. Paling korang. Tuan-tuan bayang nak jawab apa dengan Allah Ta'ala. Cuba abang. Habis kok mana umur kita ni?
Ha. Tuan-tuan dapat jegir siapa? Sungguh. Tuan-tuan ingat dapat jegir saya takut. Sungguh saya nak abang. Umur berapa dah? Alhamdulillah Ustaz. Umur saya 63 Ustaz. Alhamdulillah Pak Long. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Pak Long, minta maaf nak tanya Pak Long. Berapa juih dalam dada? Alhamdulillah Ustaz. Oh, lepas-lepas saya pencin lepas itu ni. Tak ada duk kalut apa Ustaz. Duduk hafal tu. Alhamdulillah 2 juih ada dah. Ha! Ni habis pencin duk kira nak pergi berkebun. Hafal Al-Quran tak mau. Minta maaf nak berkebun lah, tak ada masalah. Tapi jangan duk habis masa kat kebun. Saya tak tahu nak buat apa dah Ustaz lah. Kira duk pergi kebun lah. Duk habis masa kot tu, Quran baca lah. Ada pun lah. Lah. Mohon duk pergi tanam beriah pun tak ada makan dah. Hybrid tak hybrid tu. Minta maaf cakap lah nak kena marah pula. Marah saya balik. Minta maaf lah. Saya baru ni pergi Kelantan. Mereka panggil pergi ada program 2 malam sana, pergi lah. Mereka bagi satu hotel, duduk tu hotel tu pun boleh tahan hebat lah. Orang bayar kita duduk. Pergi duduk 2 malam sana. Program di sana 2 malam. Pagi tu duduk breakfast di hotel tu. Tengah-tengah duduk breakfast ada satu suami isteri, satu pasangan suami isteri tu mai. Ustaz Usam ke? Ya, saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz, nak bergambar boleh tak? Boleh. Gambar. Tengok duk sembang dia, mai mana ni? Kami daripada Negeri Sembilan. Alhamdulillah suami isteri ni, alhamdulillah Ustaz, sajalah tak ada kerja apa, dah ni pencin, anak pun besar apa. Suami saya beli tu dia punya apa? Kahum apa tu, hak jenis van besar, rumah pun boleh, jalan pun boleh tu. Beli kat 600-700 ribu tu. Dia kata dah boleh rentas negeri, pusing Malaysia. Oh, saya kata aktiviti tak ada apa saja, tengok sampai tak mana berehat. Sampai tak mana duduk rehat. Oh, alhamdulillah saya kata. Alhamdulillah. Bagus tak begitu? Bagus tak? Sehat, duit ada, sehat. Cuma saya tak tanya ada Quran berapa surah dah. Tak tanya lagu tu. Salah tak nak buat? Tak salah Pak Long. Tapi curi masa kita dengan Allah sama. Nak pergi berkebun, pergi lah. Tak ada masalah. Nak tanam, bertanam lah. Cuma jangan habis masa banyak ke arah tu. Kena steering ni kena mula kona mekok ni sikit dah. Cakap jangan dah balik tu mobile ambil gerai mau nak jual. Dia kata tak boleh Ustaz tak pergi buat. Benda tak apa. Bukan lagu tu. Nak berkebun silakan. Otak mau kena jalan. Nak buat apa silakan. Cuma steering tu dia kena kona sikit dah. Duduk di kebun. Buat kerja sampai pecah peluh apa semua. Tara nak lohok, buka Quran aja. Sagi lohok, main surau balik. Habis balik makan apa? Selawat sikit, tarik biji tasbih. Pak Long, umur 60 ke atas ni Pak Long, sorry tu si orang kot dia yang kata, kena pegang tasbih lebih banyak pada pegang handphone Pak Long. Betul tak? Saya tengok muka-muka Pak Long tahun ini, insya-Allah tak ada masalah lah. Tengok muka bentar ni semua, muka-muka bercahaya belakang ni. Sungguh tuan-tuan, saya bukan nak jack tuan-tuan, saya duduk depan, saya tengok muka seorang-seorang saya tahu ni bercahaya, hak luar bercahaya, dalam bercahaya. Sebab lampu duduk atas kepala. Ni muhasabah tuan-tuan. Sebab Nabi kata, Nabi habaq dalam hadis dia, Nabi kata pada khairukum, Nabi kata sebaik-baik orang di kalangan kamu, Nabi kata man tala umruhu, siapa yang Allah bagi umur dia panjang, wa hasuna amaluh, amal baik dia pun bertambah elok. Faham tak Pak Long? Umur tambah, dia ni pun amalan banyak, amalan soleh ni banyak. Alhamdulillah Ustaz. Sebab apa Pak Long? Alhamdulillah panjang sangat. Dulu time kerja lu Ustaz, nak jemaah pun harap maghrib dengan Aisyah je lah.
Subuh tak ada nak pergi dah. Sekali balik nak pesuh anak pergi sekolah apa. Lohok duk tebak kerja. Asar baru nak balik kerja. Maghrib dengan Aisyah saya duduk dah kurang-kurang 2 waktu. Takat-takat pencen ni 5 waktu boleh duduk di masjid ustaz. 5 waktu duduk ada di surau ustaz. Alhamdulillah. Cantik. Alhamdulillah ustaz tak kalut mana dah lah ni ustaz. Oh, sihat tubuh badan Allah Ta'ala bagi. Alhamdulillah. Pak Long. Bila pencen Allah Ta'ala bagi sihat tubuh badan. Jangan duk kalut nak pergi berjalan. Kena kalut buat ibadat. Jalan ni Pak Long sambil-sambil sudahlah. Ni berjalan. Balik tanu pi tani, balik tani pi tanu, balik tanu pi tani. Duk kalut nak masuk NGO ni, duk kalut nak buat NGO ni. Habis umur. Alhamdulillah ustaz lah tak mau buat apa dah. Saya nak baca Quran. Lepas tu ada kebun-kebun sikit pi lah ustaz duk cangkui-cangkui apa bagi pecah peluh ustaz kepala pun terbuka sikit mau duduk lagi takut gila lagu tu. Alhamdulillah. Dekat kebun pun saya buat dangau sikit ustaz. Dangau tu pun alhamdulillah ustaz tempat khalwat saya alhamdulillah. Ingat duk khalwat dengan Allah tetap bawa janda pergi tidur tu kacau Pak Long. Dan ni bukan saya nak kata kat siapa nah. Kalau kena batang hidung syukur. Tuan-tuan kalau ustaz mai duk cakap kena batang hidung jangan duk marah ustaz tu. Hak ni silap tuan-tuan. Saya bukan kenal tuan-tuan siapa. Hak ni yang tuan-tuan kata ustaz malam tu, Ustaz Usam tu, dia orang duk kata dia ni kerja kata kat orang tu. Apa malam dia bubuh terang-terang kena batang hidung aku. Dia kata kat aku malam. Tuan-tuan fikir dengan Ustaz Usam kenal tuan-tuan? Saya kenal tuan-tuan tak? Kalau saya kenal tuan-tuan, lepas tu saya duk main ceramah, saya duk balun, tu baru kata kat tuan-tuan. Ni siapa pun saya tak kenal. Saya bukan kenal tuan-tuan siapa. Kenal lah orang. Hak abang kita hak panggil pun saya tak kenal siapa. Tiba-tiba saya main duduk tadi saya bagi kena batang hidung tuan-tuan. Sebenarnya siapa yang nak bagi teguran sebenarnya ni Allah. Tuan-tuan kena fikir lah betul. Siapa yang mengizinkan saya main ke sini? Allah. Siapa yang mentakdirkan abang kita hubungi saya untuk main ceramah tadi? Siapa yang mengizinkan suara saya keluar malam ni? Siapa yang suruh tuan-tuan main malam ni? Sebenarnya siapa nak bagi teguran kat tuan-tuan ni? Allah. Boleh faham? Boleh faham? Boleh faham, boleh mengerti? Ceramah nama pun kena tak faham nak buat benda tak apa. Ada 15 minit lagi nak mengerti kan nak lejak? Nak mengerti kan nak lejak? Mengerti? Tak puas lagi? Tak puas kita pergi puas. Cuma bayar pun pergi puas Nak buat lagi marah lah. Nak buat saya ni tak ada kisah tuan ni. Orang bagi ambil. Tidak. Tak bagi tunggu. Nak buat lagi tu tak marah lah. Ni tuan-tuan kena fikir lagu tu. Allah nak bagi teguran dekat aku. Siapa nak tegur kita lagi Pak Long? Cuba muhasabah tengok. Mak pak dah tak ada dah. Kalau mak pak ada dia boleh mak pak duk kata kat kita. Ni mak pak pun tak ada dah. Dua-dua balik dah. Betul tak? Kalau pak ada dia boleh duk beletiak kat kita. Mak kita ada dia boleh duk beletiak kat kita. Ni pak dengan mak pun tak ada dah. Bini nak beletiak. Dia pun nampak pandai bintang pintu. Apa nama Mary tu tengah. Hanya duk kata apa aku nak jadi bini neraka. Ada syurga neraka. Tengok ni. Ini pun tak ada nak kata apa. Kalau kita pi dia duk kumik mulut. Kata lebih sikit. Tengok lah. Punya perongoi. Teruk dah. Dua-dua haram tak boleh buat apa. Duk atas kursi roda bini duk tolak tu pun mulut. Hang tolak elok aku terajang. Terajang apa? Hang nak berjalan pun bini tolak. Tidak. Ni bukan orang tintuk, ni orang apa? Punya perongoi jalan tu bini tolak.
Tolak terajang. Terajang apa? Mau orang pergi pegang teluk pun tak boleh nak kaih dah tangan tu. Tak boleh nak buat apa dia lagu tu lah. Tu pun nak terajang dekat mulut. Allah Pak Long. Tu yang pertama saya nak bak. Yang kedua, tolonglah Maulidur Rasul tahun ni Pak Long, kaji tentang akhlak Nabi SAW. Tak boleh ikut semua, satu dua kita ikut. Tak mau duduk dengar balik izuk orang duduk sembang, orang pergi kedai kopi dia pun pergi. Malam ustaz-ustaz pergi lah. Itu ramah. Pergi. Minta ukat don. Benar roti canai okey. Okey tak? Dia bagi rapat. Dia tak kau. Dia cerita apa malam? Macam-macam. Orang muda. Dah ada dia cerita apa? Banyak benda. Dah ada banyak benda tu apa dia? Dia kata terang-terang. Dah lah aku tanya hang dia kata apa? Aku pun tak tahu tapi syok dia kata. Hak mai ceramah bogi, hak mai dengar beriak mazah. Tolong. Ambil satu dua perangai Nabi kita amal. Tadi sahabat yang pertama sambut Maulidur Rasul ni, sahabat tadi ni hadis kenapa paling kurang berapa? Tengah nak sampai tahun depan? Berapa? 40. Satu dua benda ya sahabat, tuan-tuan ingat lah. Dia tak ingat lah tuan-tuan. Mai lah, jangan tak mai. Ingat lah, bukan kita bodoh minta ingat apa langsung dia. Mai ni dia mesti sangkut juga satu dua balik mohong Dia kata tak ada apa ni mohong. Ceramah tak apa dah tuan-tuan mai dengar ni. Kalau kuliah, elok mai lah kitab. Betul tak mai kitab pun kita boleh satu dua benda. Tapi kita nak lebih lah. Ceramah umum lagu ni, tuan-tuan boleh lah satu dua benda sangkut. Jangan tak mai lah. Yang kedua, tolong baca tengok sirah Nabi. Tiru panggil Nabi satu dua benda. Sebab Nabi SAW ni, Allah Ta'ala kata pada dia, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Tuan-tuan dengar ayat tu tiap-tiap tahun. Contoh ikutan yang terbaik kita nak tiru, kita nak jadikan dia sebagai contoh. Allah Ta'ala kata Nabi Muhammad. Tuan-tuan cuba tengok apa yang tuan-tuan tak boleh ambil contoh dekat Nabi. Cuba abang. Ustaz, ya, saya nak jadi peniaga. Contoh Nabi dalam berniaga. Tuan-tuan cuba baca tengok sirah Nabi sewaktu mana Nabi join dengan tim Sayyidatina Khadijah dalam perniagaan dia. Tuan-tuan cuba tengok bagaimana Nabi buat sil. Jangan duk mohong. Niaga kat Ustaz malam. Allah tak ambil lah buah-buah ni. Saya berniaga cara Nabi Ustaz. Ambil modal balik lah. Awak ingat Nabi bodoh macam? Niaga tak ada untung. Jangan berdusta atas nama Nabi. Nabi berniaga macam mana? Ustaz, saya nak jadi seorang peniaga, businessman yang berjaya. Contoh Rasulullah. Tidak menipu dalam perniagaan, tidak seleweng dalam perniagaan, tidak khianat dalam perniagaan. Ustaz, ya, saya nak main politik Ustaz, saya nak berpolitik, saya nak jadi ahli politik Ustaz. Tiru cara Nabi. Tiru cara Nabi. Nabi seorang ahli politik yang hebat. Dalam politik, beza Nabi dengan ahli politik lah ni. Nabi dalam politik, Pak Long, dia berpolitik, bukan bermain politik. Faham? Tak faham, Ustaz. Nabi ahli politik ke Ustaz? Ya. Tapi dalam politik Nabi hanya berpolitik, bukan Nabi bermain politik. Tak faham. Tak faham Ustaz. Faham, tak faham sudah. Lah ni bukan semua, tetapi kebanyakan lah ni
Bukan semua, kebanyakan. Itu kena jelas. Ahli politik yang ada dalam dunia Allah ni tuan-tuan, mereka ni banyak berpolitik ke bermain politik? Saya nak tanya tuan-tuan. 24 jam sehari dalam kehidupan orang politik ni. Bukan semua, tapi kebanyakan. Saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan jawab. Saya tak mau jawab, tuan-tuan jawab. Saya nak dengar jawapan tuan-tuan. Boleh ke tak? Awak muka kecut. Ramai kat sikit, ustaz bubuh tak bagi. Mai orang tanya hang dia. Saya nak tanya Pak Long, saya nak tanya ni. Dalam 24 jam kehidupan orang politik ni, 24 jam masa mereka habis fikir tentang masalah rakyat dengan fikir masalah politik mereka dan kepentingan diri mereka, yang mana lebih tuan-tuan? 24 jam mana masa yang dihabiskan oleh seorang ahli politik? A, fikir tentang masalah rakyat. B, fikir tentang masalah diri sendiri. A ke B? A ke B? Tuan jawab bukan saya. Saya tak jawab, saya tanya ya. Tuan boleh jawab. Rasulullah dia berpolitik dalam kehidupan Nabi habis 24 jam ni banyak-banyak. A, fikirkan tentang masalah Islam. B, fikirkan tentang masalah diri. Tuan boleh jawab A. Ini beza Rasulullah dengan ahli politik lah. Nabi berpolitik, Nabi tidak bermain politik. Silakan nak berpolitik, berpolitik. Jangan bermain politik. Ustaz, saya nak cebur diri dalam bidang politik. Silakan. Follow Rasulullah. Dalam politik, Nabi berpolitik. Nabi tidak bermain politik. Jelas? Jelas ada benda? Jelas. Berpolitik silakan. Nabi kata, tak mau dalam politik ni antaranya apa dia? Iza haddatha kadzaba. Aku tak mau orang politik ni macam mana? Bila bercakap, bohong. Ini cara politik Rasulullah. Rasulullah bercakap, Nabi tak bohong. Yang Nabi kata pula nak jadi orang politik, wa idza wa'ada akhlafa. Bila berjanji, jangan tak tunai janji itu. Beza Nabi dengan kita. Beza Nabi berpolitik dengan lah ni orang bermain politik. Berani tak berjanji, tak berani tak reti nak tunaikan janji. Orang politik lah ni saya nak tanya tuan-tuan, dia pandai tak berjanji? Dia pandai tak berjanji? Kok kuat? Dia pandai tak berjanji? Dia pandai tak tunaikan janji? Kira apa? Apa duduk 15 minit tak jalan-jalan ni? Kalau ikut jam tuan-tuan dah 15 minit. Ikut jam saya tinggal 5 minit. Ni ikut jam mana? Dua-dua betul ni. Tak kalau lepas main duk marah kita kata dua-dua betul. Ni ikut ni kan ikut tu. Ni ikut mana? Awak tuan-tuan jolok apa tu? Nak suruh saya kata lagi tu. Ha, ni beza. Saya kata beza. Dah tuan-tuan nak dengar cara Nabi, saya nak abang cara Nabi. Nabi berpolitik, dia bukan bermain politik. Saya ulang balik, Nabi pesan. Nak jadi ahli politik ke, nak jadi apa? Kan Nabi kata yang pertama, cakap kena bagi betul. Jangan duk cakap benda yang bohong. Usduqu idza haddatstum. Cakap benda yang betul. Jangan duk takut nak cakap benda yang betul. Yang pertama cakap jangan duk bohong. Yang kedua, bicara benda yang benar. Bicara benda yang betul. Jangan takut tentang halangan. Jangan takut tentang tentangan. Bila mana kamu nak berbicara benda yang betul. Yang kedua Nabi kata, bila berjanji, kena usaha tunaikan janji.
Tak mau duk turun tabur-tabur janji, tutup pintu kereta, mampu pi apa nak jadi. Betul tak? Dia mai kita kata ni yang berhormat, ni ialah surau kami. Ya, saya tahu, saya duk lalu tak berhenti. Betul lah, lalu tak nak berhenti. Dia pun duk main duk selah tangan belakang. Yang berhormat. Dekat dada ni rimau duk dua lagu tu. Rimau, orang rimau kan. Dia panggil apa? Jatanegara ke apa. Rimau duk tentu, pegawai khas selerak peluang. Duk pegang kad nak bagi kat orang lah. Nombor telefon dia ada lagi. Nak kad. Hak tu kerja pegawai khas. Kerja buh kad. Kira elang yang berhormat tu habis duk cetak kad dia. Senang tangan belakang. Fihmah. Oh ya. Ni kami mai ni duk tengok lah kalau ada sikit lah ni nak pasang ikon. Ada angan-angan nak pasang ikon tak surau ni? Ada? Dia kata ni nak pasang ikon. Ya, tapi lubang banyak. Yang berhormat tu tak? Tak lubang tu kita boleh tutup YB. Tak ada masalah. Nak apa biji? Dia pun panggil budak dia. Dul nama budak dia. Ni tulis ni. Oh biji kami duk ingat belah ni dua cukup. Dia kata mana cukup ni orang perempuan. 6. Lebuh. Orang 6. Saya apa? Bulan 6 belah raya. 6. Dia kata. Orang 6. Saya bulan 6 nak belah raya. Bolehkah kata aku tu ni? Tapi tuan-tuan tak bersuka pula. Boleh kan? Kita bukan kata orang buat contoh. Kita buat contoh. 6 dia kata. Budak ni pun tulis 6 semua. Ni apa lagi cukup kan ni? Ya kami kalau boleh ni kapek nak pasang agak lah. Nak pasang kapek? Kapek ada angan nak pasang? Ada. Duk sujud ni dia kata pedih pela-pela lucu ni. Sujud ni dia kata kena pula baru lepas ambil yang sembahyang dia kata masuk terus sujud. Lari dia yang pergi depan dia kata. Sujud tanah dia lari ke depan lincin. Dia tanya pula nak terbayarkan ni bih. Dia kata kalau boleh terbayar Muhammad ada kata okey saya pasang kat surau mana itu dia kata. Kira terbayar. Pak Long tu sila-sila nampak kepala lah. Terbayar dia tak hilang. Badan hilang dalam kapek tu. Dengan kepala je nampak. Panggil tulis. Dia pun duk tutup hayak kat luar tu. Habis-habis kita pun Assalamualaikum Muhammad. Dia naik kereta. Tutup pintu tu. Mampus-habis kat bar. Banyak tak YB lagu tu? Banyak tak YB lagu tu? Hak tu nama dia bermain politik. Dia bukan berpolitik. Yang Nabi suruh berpolitik. Lepas tu kita WhatsApp. Tak ada apa. Kita pun duk tonyoh WhatsApp ni awak yang tak ni. Telefon hak yang pegawai khas bagi nombor tu pun tak angkat dah. Nak tanya Nak tanya macam mana peruntukan yang apa janji Tak ada dah. Sebab tu Nabi nak kita ni jangan jadi golongan yang bermain politik. Nabi dah. Yang ketiga Nabi kata nak jadi orang politik kan nak jadi apakah? Wa idza tumina khana. Bila dibagi amanah janganlah duk khianat amanah tu. Bila diberi amanah apa khianat yang ni aku tak mau. Berat ni tajuk ni berat. Tak nak ikut Nabi. Bisa yang malam ni YB tak mai. Mau YB mai sedap lah duk tebu. Nak hantam tuan-tuan pun semua geng kena kencing belakang ni tuan-tuan. Kita bukan YB. Termasuk dengan saya. Kalau nak jadi contoh, kalau nak ambil Rasulullah jadi contoh, kalau nak ambil Nabi jadi ikutan kita, kena follow. Apa lagi Pak Long? Apa lagi yang kita nak ambil Nabi jadi contoh? Ustaz, saya nak jadi suami yang terbaik. Follow Rasulullah. Kalau nak jadi Nabi, cuba tengok Nabi jaga isteri dia macam mana. Ada time Nabi melawak dengan bini dia. Kata Aisyah, kami boleh duduk berlawan lari dengan Rasulullah dalam rumah. Nabi lawan lari dengan bini dia Pak Long. Kadang-kadang kata Aisyah, aku menang. Kadang-kadang dia menang. Maknanya apa? Tu main. Kalau terik boleh kat Nabi, itu lawan. Pak Long balik malam ni, ligan Pak Long. Tapi syarat cucu tidur. Jangan cucu mangkit untuk dia repot.
Mak tahu tak mana Tok Wan digantung. Balik. Lek lah lari-lari mana ni, bukan 12 kita tu lari. Abang kat bini dia, mai kita terik, kita ikut tengok ustaz duk cerita. Belum. Cuma gagah tak boleh iyak tu cermat sikit lah, aku tergelincir. Cuba tengok Nabi punya romantik. Pak Long tahu tak Nabi dengan bini dia kalau minum, tak mana bekas mulut bini dia, tentu dia nak minum. Tak mana bekas mulut dia, tentu bini dia nak minum. Kita boleh tak? Boleh tak? Tak, saya tak ada masalah. Saya maklum tak mau. Saya duk ajak dah minum satu gelas. Dia tak mau, dia kata geli. Tanya Mak Long tak, buat Mak Long geli apa? Mau tak geli, tak tengok misal dia tak. Lepas tutup biar mulut. Dia minum air tu tak, dia layak kopi tu misal duk berendam. Macam badak berendam tu dia kata. Telan tak lepas tak. Ni pun masalah Mak Long kat motor. Trim lah misal tu sikit. Ni minum pagi gigi jatuh dalam gelas. Duk main dengan cucu. Cuba tengok Nabi main dengan cucu dengan kita main dengan cucu. Lain Pak Long. Nabi benar-benar muzik cucu dia macam Pak Long. Dah lah pakai gigi palsu. Duk keluar, buat masuk, buat keluar, buat masuk. Teriak cucu. Cucu baru balik boleh hantar negeri. Tok Wan nak muzik. Jolok terlajak gigi terjun layak kopi. Ni dia yang korek balik. Bubuh balik pinggir bini dia. Sunnah Nabi syek satu gelas. Terus ICU Mak Long tu. Cuba tiru Nabi nak jadi suami. Melawak dengan bini. Ni tak ada serius. Tahu lah Pak Long pencen polis pun. Mak Long pencen JPJ. Serius dua-dua. Naik kereta sampai tak senyum. Kawan pegawai JPJ, dia pegawai polis. Pencen dua-dua. Cuba melawak. Tak kerti melawak ustaz, main teka-teki. Tanya bini dia ni, abang nak tanya. Kalau boleh jawab, abang belanja cincin tu. Apa dia abang? Apa dia benda masuk 3 segi, keluar gulung? Apa dia abang? Test IQ bini kita. Orang perempuan ni kadang-kadang. Slow gila pun dengar. Kadang-kadang backup lambat. Tanya dia, apa dia masuk 3 segi keluar gulung-gulung? Sampai petang fikir tak lepas, seluar dalam. Dia fikir sampai petang. Kita tanya lepas subuh, sampai asar fikir tak lepas. Lepas asar tanya dia, jumpa tak jawapan apa dia masuk 3 segi keluar gulung? Tak jumpa, seluar dalam. Dia jawab balik, mau saya tak boleh fikir, abang tak nak pakai. Dia kata, kenal ke dia pula belum? Tanya bagi mesra hubungan. Tanya dia. Dia mau nak tanya hang. Yang ni lah. Ni aku tanya asar, maghrib pun nak dengar. Hang fikir tengok 3 jam ni apa dia abang? Lampu apa kalau pecah orang keluar? Lampu Aladin dah. Lepas tu lampu rumah jiran sebelah. Hang try bagi pecah tuan tak terkeluar. Dia lambat pick up orang puan. Tambah Pak Long kena dia pula Allah. Satu lepa ni dia lambat pick up, yang kedua betul. Bini saya telefon, saya nak habaq kata saya duk laju. Tapi dia percaya. Saya nak habaq tu kalau tuan-tuan dengar, tuan-tuan tahu kata saya melawak. Abang duk mana ada abang? Ni abang duk bawa kereta ni. Dia kata lambat lagi. Ni duk tekan minyak pep diri ni. Kalau tuan-tuan dengar tu apa? Saya nak habaq kata aku tengah laju. Hang jangan duk telefon. Dia kata ni abang lambat lagi. Ni tekan tengah berdiri ni. Saya mentok. Saya balik rumah, dia pegang muka ayak mata duk takung. Saya kata pasal apa? Takut abang insiden tekan berdiri minyak. Dia kata la ilah. Tu saya kata lambat pick up. Lambat pick up. Lawak lah macam Nabi. Pak Long jangan duk serius sangat. Ni, baca sirah Nabi, tiru yang mana yang boleh. Boleh. Di antara akhlak Nabi, dia suka tepat kepada masa. Di masa dah lajak, kita nak ikut cara Nabi.
Kena terpaksa. Mudah-mudahan. Saya tahu mau nak lajak lagi tuan-tuan boleh tunggu, tapi cukup lah tuan-tuan. Mereka tulis nota pula depan tu, mau lajak pun payment tak tambah kan. Jadi cukup dekat tu lah. Mudah-mudahan apa yang kita bicara, apa yang kita cakap, apa yang kita hurai, kita kupas malam ni menjadi panduan, menjadi pedoman, menjadi iktibar dalam kehidupan kita semua. Pak Long, dua tiga benda yang saya pesan tadi. Kita tak mau yang pertama Pak Long, setakat sambut dia. Kita tak mau dah 30 tahun duk makan pahala sambut. Kita nak pula lepas ni apa dia pahala menghayati. Boleh Pak Long? Sambut amalan mulia, menghayati amalan terpuji. Boleh? Yang kedua, saya nak minta tolong hafal. Paling korang nak jumpa Maulid Rasul tahun depan, 40 hadis biar ada dalam dada. Panjang pendek cerita lain. Ustaz nak apa macam mana? Dalam pasaran banyak kitab-kitab. Pi beli yang Syekh Fahmi Zamzam tu. 40 hadis peristiwa akhir zaman, 40 hadis akhlak terpuji, 40 hadis kelebihan ilmu, 40 hadis tentang kiamat. Macam-macam pi dekat Ustaz, tengok kedai-kedai kitab. Payah tak nak pi. Pak Long tahu Shopee. Buka Shopee, dia hantar bagi pintu rumah. Shopee tu. Beli tengok. Hafal. Suruh anak-anak kita dalam grup keluarga, satu hari Pak Long snap, perak, tangkap gambar, bubuh, abang kat anak menantu cucu, hafal. Sebelum mati hafal. Yang ketiga Pak Long, saya abang apa dia? Tolong ikut akhlak Nabi. Tak boleh ikut semua. 1, 2 kena ikut. Nah, Pak Long, Nabi minta kepada umat dia jangan berpecah. Wa kunu ibadallah ikhwana. Saya nak pesan. Saya nak balik sekejap lagi, saya nak tinggal tuan-tuan, saya nak pesan. Tuan-tuan duduk dalam masyarakat, apa perbezaan tuan-tuan pun, sama-sama Islam, sama-sama Melayu, jangan berpecah. Jangan bergaduh. Kita memang ada benda yang kita berbeza. Memang ada benda yang kita tak puas hati. Tapi jangan jadikan dia sebagai titik perbalahan. Jadikan ia sebagai titik kefahaman dan hormat. Saya tahu tuan-tuan duduk dalam surau ni, macam-macam warna tuan-tuan duduk ada. Ada yang sokong parti ini, ada yang sokong parti ini, ada yang sokong parti ini. Jangan disebabkan politik menghalalkan perpecahan sama umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan duduk menyanyi lagu Laukana bainana al-habib. Laukana bainana al-habib. Seandainya Rasulullah duduk ada dengan kita. Saya nak tanya Pak Long. Lah. Jangan ada usyar lagu tu. Lah. Tuan-tuan jawab kuat-kuat, saya nak tanya. Kalaulah malam ni tuan-tuan, Rasulullah ada dengan kita, tuan-tuan seronok ataupun tak? Tak dengar. Kalaulah Rasulullah malam ni, hari ni, ada dengan umat dia di Malaysia ni, tuan-tuan seronok ataupun tak? Tiba-tiba keluar Astro Awani habaq Nabi Muhammad ada di Malaysia selama 2 bulan. Seronok ataupun tak? Kalau Nabi duduk dengan kita hari ni, seronok kan? Betul tak? Semua seronok. Ustaz seronok tak? Seronok. Pak Long seronok, Pak Long? Seronok. Kalau boleh nak ajak Nabi main rumah. Betul tak? Ada siapa tak seronok tak? Angkat tangan, saya nak tengok muka. Tak ada, melainkan dia gila. Kalau Nabi duduk dengan kita malam ni, seronok kan? Saya nak tanya soalan yang kedua. Kalau Nabi duduk dengan kita hari ni, kita seronok. Tapi kalau Nabi duduk dengan umat dia hari ni di Malaysia, Nabi seronok ataupun tidak? Tengok perangai kita. Nabi tengok perangai umat dia ni, Nabi seronok ke tak? Tuan-tuan ada fikir kita ya. Ya, kita seronok Nabi duduk dengan kita. Tapi Nabi seronok tak tengok perangai kita? Sama-sama umat dia bergaduh. Sama-sama umat dia laknat melaknati. Sama-sama umat dia khianat mengkhianati. Nabi nak senyum ataupun Nabi nak
ketawa duduk dengan kita. Saya nak pesan Pak Long, kita sayang dekat Nabi, kita pegang satu hadis Nabi malam ni. Nabi tak mau umat dia berpecah. Apa jadi pun, jangan berpecah. Terutamanya dalam politik. Kerana politik kita nak bergaduh sama-sama Islam. Jangan, tuan-tuan. Tuan-tuan bebas nak berpemikiran, tuan-tuan nak berpegang, tuan-tuan nak ta'assub dengan apa-apa fahaman politik, silakan. Berpecah, jangan. Jangan kita jadi seperti daun kering. Tahu daun kering Pak Long? Senang dikutip, sukar diikat, mudah dibakar. Senang dikutip, sukar diikat, mudah dibakar. Daun kering depan rumah kita banyak. Kutip ni payah ke mudah? Mudah. Tapi hang nak ikat daun kering tu berkecai. Tapi hang nak bakar dia cukup senang. Umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan jadi seperti daun kering, mudah dikutip, sukar diikat, senang dibakar. Boleh? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dan memberkati kita semua. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau terkasar bahasa, terlanjur bicara, terlajak kata. Saya tahu banyak benda saya bercakap terkasar. Saya akui banyak benda yang saya bercakap tu kadang-kadang mengguris hati tuan-tuan. Demi Allah, wallahi wabillahi watallahi, tidak ada niat lain cuma untuk memberi kesedaran. Bukan untuk menyakitkan hati. Tetapi saya katakan tadi, bila kena batang hidung tuan-tuan, anggap ini peringatan daripada Allah. Hanya menggunakan suara dan lidah saya. Demi Allah, kalau Allah Ta'ala tak berikan ilham untuk saya bercakap, saya tidak boleh bercakap. Demi Allah, kekuasaan di tangannya, kalau tidak diberikan lidah saya untuk menuturkan kata-kata, saya tidak dapat mengeluarkan kata-kata. Demi Allah, yang segala kuasa di tangannya, kalau Allah tidak mengizinkan suara saya untuk berbunyi malam ni, tidak akan ada apa yang keluar daripada mulut saya. Semua yang datang daripada Allah. Semua yang baik itu datang daripada Allah. Segala yang salah dan silap itu keterlanjuran dan dosa saya mohon maaf banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak atas jemputan. Hampir 1 jam setengah melawak-melawak duk tekan berit-berit tak lekat. Hampir 1 jam setengah saya berceramah. Saya tengok yang di luar, saya tengok yang di dalam. Alhamdulillah malam ni saya duk tengok dekat 43,000 orang ada ni tuan-tuan. Alhamdulillah. Tak berganjak ke mana-mana. 1 jam setengah ni, termasuk maklum-maklum, walaupun tirai menutup, tapi mata saya menembus. Tengok tak ada siapa yang mangkit dekat hampir 1 jam setengah. Saya pun kadang-kadang terfikir tengah duk ceramah tadi, tuan-tuan tak rasa nak kencing ke? Maklum? Maklum duduk belakang tu maklum? Kau maklum gelak-gelak bukan balas hutang tu ke apa ke? Hebat orang Sintuk ni. Panjang umur, murah rezeki, diizin oleh Allah kita berjumpa lagi. Saya dah berceramah ni tuan-tuan hampir 3-14 tahun dah lah. 3-14 tahun dah saya ceramah. Ni kali pertama saya sampai ke surau tuan-tuan. Alhamdulillah. Kita jumpa pula 14 tahun akan datang. Untuk kali kedua insya-Allah. Sebelum saya nak tutup, habis kita solat fardu isya nanti, tuan-tuan tengok dekat kereta saya tu, saya bersama dengan grup tim daripada Yayasan Ar-Riyadah. Di luar sana tuan-tuan, yang pertama tuan-tuan keluar tengok tu ada tabung pendidikan dan kebajikan Yayasan Ar-Riyadah. Tuan-tuan follow Facebook saya, tuan-tuan tahu aktiviti yang kami buat setiap bulan ni tuan-tuan. Kita membiaya pendidikan anak bangsa kita. Di bawah Yayasan Ar-Riyadah ni kita ada Mahat Tahfiz. Sampai lah ni kita ada yang jadi anak angkat hampir 24 buah Mahat Tahfiz. PKP ni kita ambil Mahat Tahfiz yang mana yang kan nasib Mahat Tahfiz sekolah agama ni Pak Long, la yamutu wa la yahya. Tahu? La yamutu wa la yahya. Tidak bermutu sebab korang biaya. Dalam masa PKP ni dekat 17,000 kita dilaporkan 17,000 buah pusat pengajian Islam ni tutup. Gulung tikar. Tak boleh nak biaya, nak bayar gaji apa. Jadi kami ambil 23 buah, 24 buah ni letak di bawah yayasan. Tuan-tuan bayang kalau satu Mahat Tahfiz ni kita bayar kaki tangan gaji saja 3,000 kalau darat 24. Saya tak redha, ayah saya kata aku tak redha dan hang pun jangan redha. Tengok pusat-pusat pengajian ni tutup. Aku dengan hang ni ada kederat.
Kederat kita nak cari duit. Carilah, dia kata. Tabung duk ada depan tu, tuan-tuan rasa nak bagi zakat, tuan-tuan rasa nak bagi sedekah, boleh. Yang kedua dalam tabung tu juga tuan-tuan boleh niat untuk kebajikan asnaf. Hari Sabtu ni kita nak pergi ziarah orang yang sakit kanser. Ni tuan-tuan, saban boleh kata seminggu 2, 3, 4 program kita akan berziarah. Ada yang duduk terlantar, ada yang anak yatim, macam-macam, ibu tunggal. Awal bulan itu di Ampang kita bagi 30 ibu tunggal. Macam-macam kisah duk ada. Suami lari, suami masuk lepas ke dalam. Dia ni biasa terlanjut. Macam-macam tuan-tuan cerita ibu tunggal ni. Ada yang kita pi sampai dia sakit, tanya dia pasal apa? Melacurkan diri. Boleh stop sebab sakit kanser. Nak membesarkan anak. Tuan-tuan tengok hak yang apa nama ibu di Labuan tu, hak yang kena gantung sampai mati 9 orang anak tu. Tuan-tuan bukan tahu kisah dia apa dia? Tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi kita ni ada sikit rezeki sebab di keliling kita ada orang susah untuk dibahagikan. Siapa nak bubuh lah. Saya tak paksa, saya tak apa. Tuan-tuan rasa nak bubuh, tuan-tuan bubuh. Cuma nak pesan banyak tempat dah hak duk lintah buat tak tahu kat tabung tu. Duit ada saja dia buat tak tahu. 3 hari lepas tu dengar cerita macam-macam. Ni bukan nak urut. Nak cerita kejadian jangan berulang malam ni. Banyak dah Pak Long, saya ingat kat 10-20 orang dah duk lintas saja 3 hari lepas tu meninggal. Ada Pak Long. Jadi saya bukan nak urut. Nak test try malam ni tengok. 3 hari lagi kita telefon. Ada tak kira lagi? Nampak tak? Allah khabar-khabar dalam bukit, tengok-tengok ada bubuh dah RM1 untuk depa. Maklumlah, untuk depa. Khabar tengok-tengok ada RM20 bubuh. Tapi mau jadi serba mamu di Pulau Pinang tak payah buat apa lah. Dia pipi khabar, dia main jumpa saya. Ustaz, ya mamu. Mamu duk khabar-khabar dalam bukit tak kena duit, duk kena telur lah. Dia kata tak payah buat apa lagu tu. Tak payah buat apa. Buat tuan-tuan, saya ajak tuan-tuan buat, saya pun buat. Saya alhamdulillah duk istiqamah ni, saya ingat dekat berapa tahun dah. Setiap sagu hati yang orang bagi ceramah ni, saya akan letak dalam tabung tu. Banyak mana bagi, banyak tu saya akan bubuh. Sebab saya tak mau jadikan ceramah ni sebagai sumber pendapatan saya. Dan saya tak mau duk ambil duit masjid, duit surau yang tuan-tuan bubuh dalam tabung tu untuk kebajikan, tiba-tiba saya duk makan. Walaupun tak salah orang dah bagi kat saya. Tapi apa salahnya kita panjangkan kebajikan. Tuan-tuan bagi jadi kebajikan, dapat kat saya bagi untuk kebajikan. Jadi saya duk ajak tuan-tuan ni, saya duk bagi. Sagu hati saya banyak mana lah bulan tu. Alhamdulillah banyak tahun dah. Rezeki Allah Ta'ala bagi. Ma naqasa min malin bi sadaqah. Takkan berkurang duit dengan bersedekah, kata Nabi. Saya yakin, saya beramal. Lepas tu atas tabung tu tuan-tuan tengok dia ada pamphlet. Dia ada buletin yayasan. Tuan-tuan ambil buletin hak terbaru habis tinggal hak lama. Dalam buletin tu ada satu selawat sempena Maulidur Rasul ni, tuan-tuan baca selawat melepaskan kesulitan. Namanya Salatul Faraji. Tuan-tuan ada apa-apa kesulitan dalam hidup, masalah sakit, tuan-tuan baca, tuan-tuan beramal, insya-Allah. Nah, tuan-tuan beramal lah. Dan yang kedua di luar sana juga tuan-tuan, ada produk saya buat Tok Koko. Yang tuan-tuan ikut saya tahu dah, produk ni saya asas daripada tahun 2011. Minuman coklat dulu saya duk pergi ceramah. Maklum lah selalu Pak Long ni dia kurang masalah. Maklum tu banyak masalah. Anak degil, suami ketegak, dia sendiri keras kepala, dia kata kan. Terutamanya anak-anak lah duk bawa suruh kita duk jampi ayak ni apa semua. Jadi bila anak ni budak-budak lah Pak Long, dia cerdik budak-budak TikTok ni. Mak dia duk bagi ayak, dia kata ni dia jampi dah ayak tu. Jadi saya buat coklat ni Tok Koko ni, dan kita minta ulama terapi dengan ayat Quran apa semua ni untuk syifa, penawar kepada penyakit. Tuan-tuan ada anak ketegak, ada masalah sihir dalam diri tuan-tuan, santau, masalah makhluk halus apa semua ni, tuan-tuan amalkan. Tolong jangan langkah. Orang tanya, Ustaz, Tok Koko ni khasiat dia apa dia? Yang pertama, siapa minum hilang dahaga. Ini khasiat besar, tuan-tuan. Tak percaya, try. Dan kalau ada masalah-masalah tu minum.
Sekilo 19, setengah kilo 10 ringgit. Yang secik dalam tu ada 20 secik, 20 ringgit. Belilah. Ustaz, duit tak bawa. Saya ni hati seronok tengok tuan-tuan boleh berhutang. Ni tuan-tuan tempatnya saya tak bagi tau. Tuan-tuan boleh berhutang. Syarat bayar. Mau tak ada terlintas, tak bayar, jangan duit ambil. Boleh berhutang Ustaz? Boleh. Berhutang duit kawan, pergi beli kat saya. Esok jumpa dia, bayar balik kat dia. Jangan berhutang saya, tuan-tuan congek mampus saya. Kan? Dan insyaAllah. Dan yang terakhir, dekat luar sana tuan-tuan ada juga satu borang. Bukan borang menikah dua, bukan borang apa semua. Yang ni kalau tuan-tuan rasa diikuti saya punya Facebook, tuan-tuan nak jadi penyumbang tetap kepada yayasan untuk zakat ke apakah sebagai kita kata sumbangan tetap tuan-tuan. Untuk tabung kebajikan dan pendidikan. Tuan-tuan hak duk kerja ni saya tahu lah. Bukan potong gaji, potong duit. Buat auto debit dalam akaun bank. Dan tuan-tuan layak untuk mendapatkan resit pelepasan cukai. Syarat tuan-tuan kena hubungi pihak yayasan. Bila dia mula potong duit dalam akaun tuan-tuan, tuan-tuan call. Okey, bulan ni dah potong dah. Saya nama sekian, nama akaun sekian, ringgit sekian banyak ni. Dan saya nak resit pelepasan tiap-tiap tahun. Boleh dapat. Buat tuan-tuan. Duit tu tuan-tuan boleh niatlah zakat ke sedekah tiap-tiap bulan. RM10, RM20, RM30 tu pulang lah. Menjadi penyumbang tetap untuk aktiviti kami. Kami pun takkan dapat bergerak jika tidak ada support daripada orang ramai. Saya buat ni tuan-tuan tahu tak sebab apa? Dulu saya duk ingat saya pergi ceramah, balik ceramah selesai. Rupanya saya tak rawat penyakit umat. Kita sampai dekat rumah orang sakit ni Pak Long. Tengok-tengok kotak Persatuan Buddha dah sampai dah. Islam tak sampai lagi. Ada satu Tok Imam, Tok Bilal, hak duk khidmat dekat masjid kena dialisis. Dia duduk bang di masjid, dialisis. Minta sana tak dapat, minta tadi. Last sekali tuan-tuan, kos dialisis dia ditanggung oleh Persatuan Buddha. Dia Tok Bilal. Jadi saya turun, saya tolong buat benda-benda ni. Tuan-tuan support lah. Tuan-tuan tak boleh turun, tuan-tuan support dengan doa, support dengan sumbangan. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkati kita semua. Saya mohon maaf banyak-banyak ujung rambut, ujung kaki. Sebelum mai tadi tak ada sengketa dengan orang Sintuk. Nak balik sekejap lagi pun tak mau ada sengketa apa. Kalau ada salah silap, mohon maaf banyak-banyak. Pak Lona, hujung rambut sampai hujung kaki. Saya bercakap kadang-kadang rasa tak ada apa, tapi Pak Long maklum dengar kadang-kadang terasa apa. Saya minta maaf banyak-banyak. Tidak terlintas nama nak kata kat tuan-tuan, cuma sebagai peringatan khusus untuk diri saya dan diri kita semua. Mohon maaf banyak-banyak. Terima kasih atas jemputan. Mohon maaf atas kekurangan. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.